Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid. Hari ini, Cikgu Nurhaini Falini binti Ahmad dari SMK St. Anthony Sarike, Sarawak akan menjelaskan tajuk Agama, Kepercayaan dan Keunikan Warisan Masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Baiklah murid-murid, seterusnya cikgu akan menerangkan sinopsis bab 4. Bab ini akan memberi pengetahuan kepada pelajar tentang pegangan agama dan kepercayaan masyarakat Kerajaan Alam Melayu dari animisme dan dinamisme kepada agama Hindu, Buddha, seterusnya menerima pengaruh agama Islam. Bab ini juga akan menghuraikan keunikan warisan Kerajaan Alam Melayu yang merangkumi aspek sistem pemerintahan beraja, kegiatan ekonomi, sosio-budaya dan amalan beragama. Dalam bab ini juga mengandungi dua subtajuk kecil. Yang pertama, agama dan kepercayaan. Kedua, keunikan warisan masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Baiklah, kita pergi ke subtopik yang pertama, 4.1, agama dan kepercayaan. Baiklah murid-murid, cikgu pasti semua masyarakat di Malaysia kebanyakannya sudah mempunyai pegangan agama. Walau bagaimanapun, masih terdapat segelintir masyarakat Malaysia masih lagi mengamalkan animisme. Baiklah, kita lihat apakah definisi agama dan definisi kepercayaan. Agama membawa maksud suatu sistem yang berkaitan dengan anutan, keimanan dan penyembahan terhadap Tuhan. Manakala kepercayaan ialah pegangan yang diyakini dan dapat dijadikan panduan dalam kehidupan seharian. Kepercayaan awal terbahagi kepada dua. Pertama, animisme, kedua, dinamisme. Apakah animisme? Animisme ialah kepercayaan bahawa setiap makhluk hidupan dan tumbuhan memiliki roh dan semangat. Manakala dinamisme ialah kepercayaan terhadap kekuatan atau mana atau semangat. Setiap benda dan makhluk mempunyai mana yang boleh mempengaruhi hidup seseorang. Baiklah, cikgu akan huraikan dengan lebih lanjut mengenai animisme. Animisme bermaksud kepercayaan bahawa setiap makhluk hidupan dan tumbuhan memiliki roh dan semangat. Dan ianya juga berkait rapat dengan kepercayaan terhadap makhluk halus dan penyembahan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal dunia yang dipanggil sebagai hyang. Tindakan ini bertujuan memastikan keluarga yang masih hidup mendapat kebaikan dan terhindar daripada kesusahan di dunia. Contoh, perayaan Hari Moyang oleh masyarakat temuan di Bukit Ciding di Banting, Selangor. Baiklah murid-murid, dalam gambar ini kita dapat lihat contoh kepercayaan animisme. Gambar pertama menunjukkan perayaan Hari Moyang oleh masyarakat temuan di Bukit Ciding, Banting, Selangor. Kebanyakannya yang menyambut Hari Moyang ialah suku kaum asli di Malaysia. Seterusnya, kita dapat lihat gambar tempat meraikan kerayaan bagi meraikan Hari Moyang. Baiklah murid-murid, seterusnya cikgu akan menjelaskan definisi dinamisme. Seperti di awal slide tadi, cikgu sudah pun menerangkan maksud dinamisme yang bermaksud kepercayaan terhadap kekuatan. Dinamisme juga dikenali sebagai mana atau semangat. Masyarakat yang mengamalkan dinamisme percaya bahawa setiap benda dan makhluk mempunyai mana yang boleh mempengaruhi kehidupan seseorang.
Mereka memuja semangat tanaman untuk mendapatkan hasil tanaman yang subur dan banyak. Contohnya, pawang masyarakat Iban menyediakan korban yang dipanggil miring ketika perayaan Hari Gawai. Baiklah murid-murid, ini contoh kepercayaan dinamisme yang diamalkan oleh masyarakat Iban. Dalam gambar pertama menunjukkan bahawa seorang pawang dalam masyarakat Iban sedang menyiapkan makanan korban yang dipanggil miring semasa sambutan perayaan Hari Gawai. Baiklah murid-murid, seterusnya kita pergi ke tajuk penyebaran agama Hindu, Buddha dan Islam sebelum abad ke-15. Sebelum Masihi, kehidupan masyarakat kerajaan alam Melayu dipengaruhi oleh agama Buddha dan Hindu. Pada abad ke-7, agama Islam mula tiba di alam Melayu dan terus tersebar dan diamalkan oleh kerajaan Champa, Majapahit, Kedah dan Pasai. Penyebaran agama-agama tersebut berlaku disebabkan oleh peranan mubalik, pemerintah dan perkembangan perdagangan antarabangsa. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat jadual penyebaran agama di kerajaan alam Melayu. Pertama, agama Hindu. Tarikh penyebarannya ialah sebelum Masihi. Kerajaan yang terlibat ialah Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Gangga Negara. Kedua, agama Buddha. Tarikh penyebaran ialah sebelum Masihi. Kerajaan yang terlibat ialah Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Gangga Negara. Yang ketiga, agama Islam. Tarikh penyebarannya ialah pada abad ke-7 Masihi. Kerajaan yang terlibat ialah Champa, Majapahit, Kedah dan Pasai. Berikut ialah peta penyebaran agama Hindu, Buddha dan Islam sebelum abad ke-15 ke alam Melayu. Seterusnya kita ke perkembangan agama di kerajaan Funan. Agama Hindu dan Buddha telah disebarkan ke kerajaan Funan mulai abad pertama. Antara raja yang berperanan penting dalam kerajaan Funan pada waktu itu ialah Fan Shih-man. Candi Buddha yang terkenal pada waktu itu ialah Goketi yang menerima pengaruh agama Hindu-Buddha. Baiklah murid-murid, seterusnya ialah perkembangan agama di kerajaan Angkor. Agama Hindu telah menjadi anutan utama sejak diasaskan serta telah mencapai kegemilangan semasa pemerintahan Suryavarman yang kedua. Candi yang terkenal pada waktu itu ialah Candi Angkor Wat. Sementara, agama Buddha telah mengambil alih peranan agama Hindu dalam masyarakat kerajaan Angkor. Ianya berlaku semasa pemerintahan Jayavarman yang ke-7 pada abad ke-12. Seterusnya, perkembangan agama kerajaan Champa. Terlihat agama Hindu mula berkembang semasa pentadbiran Badravarman pada abad ke-4. Baginda telah mendirikan candi di Lembah Mison yang dikenali sebagai Siva Badrareswara dan di Ponagar. Seterusnya, agama Buddha telah dibuktikan dengan penemuan candi Dong Duong yang menunjukkan agama Buddha diamalkan dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, agama Islam turut berkembang dengan beberapa bukti jumpaan seperti batu bersurat yang bertarikh 1035 dan batu nisan bertarikh 1039 di Panduranga, dan Islam mula berkembang meluas ketika pemerintahan Sultan Zainal Abidin pada abad ke-14. Seterusnya kita ke perkembangan agama di kerajaan Sriwijaya. Dalam kerajaan Sriwijaya, agama Buddha berkembang pesat sejak abad ke-7. Pada waktu itu, pendeta Buddha yang bernama Aising pernah mengunjungi kerajaan Sriwijaya untuk mempelajari bahasa Sanskrit
dan menterjemahkan kitab-kitab agama Buddha. Antara candi yang terkenal pada waktu itu ialah Candi Muara Jambi, Candi Bahal dan Candi Muara Takus. Seterusnya, perkembangan agama Kerajaan Majapahit. Pada mulanya, agama Hindu dan Buddha berkembang serentak. Aliran agama ini telah disatukan oleh Hayam Wuruk pada abad ke-14 dan dikenali sebagai Tripaksa. Candi yang terkenal ialah Candi Jabung, Candi Sukuh dan Candi Brahu. Seterusnya, agama Islam mula tersebar ke Kerajaan Majapahit mulai abad ke-14. Buktinya dengan pelantikan pegawai kerajaan, iaitu Wumping yang beragama Islam dilantik sebagai wakil tetap dinasti Ming di Majapahit. Kedua, Gan Engchau, pegawai Islam yang dilantik sebagai ketua Cina di Tuban. Seterusnya pada abad ke-16, Kerajaan Demak muncul dan menjadi pusat pengajian Islam yang terbesar di Jawa setelah keruntuhan Majapahit. Seterusnya, perkembangan agama Kerajaan Kedah Tua. Agama Buddha diamalkan sejak abad ke-5 dan merupakan anutan utama Kerajaan Kedah Tua. Agama Hindu disebarkan selepas perkembangan agama Buddha. Pada abad ke-12, Kedah Tua mula menerima pengaruh agama Islam. Ini kerana apabila Maharaja Derbaraja II, iaitu pemerintah yang ke-9, telah menganut agama Islam pada tahun 1136. Dan seterusnya ialah perkembangan agama Kerajaan Gangga Negara. Agama Buddha merupakan anutan utama bagi masyarakat Kerajaan Gangga Negara. Ini dapat dibuktikan dengan penemuan arca-arca Buddha di Lembah Kinta dan patung Buddha Avalokitesvara di Bidur. Arca-arca Buddha ini tertulis dengan tarikh pada abad ke-6 hingga ke-9 Masihi. Baiklah murid-murid, seterusnya kita ke subtopik yang kedua, keunikan warisan masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Kerajaan Alam Melayu memiliki banyak keunikan warisan. Antaranya ialah sistem pemerintahan beraja, perkembangan sosio-budaya, kebijaksanaan pemerintah, amalan beragama dan perkembangan kegiatan ekonomi. Baiklah murid-murid, kita lihat keunikan warisan Kerajaan Alam Melayu yang pertama iaitu sistem pemerintahan beraja. Sistem pemerintahan beraja dipecahkan kepada 3 iaitu pemilihan raja, kedudukan raja dan gelaran pemerintah. Pemerintah Kerajaan Alam Melayu berasaskan pemerintahan beraja. Raja menjadi tonggak utama kerajaan. Pentadbiran raja juga diperkukuhkan lagi dengan pelantikan pembesar dan memperoleh ketaatan daripada rakyat. Keunikan warisan Kerajaan Alam Melayu yang kedua ialah sistem pemerintahan beraja. Pemilihan raja adalah berasaskan keturunan dan disahkan oleh golongan pembesar. Keturunan raja dianggap suci dan berdaulat. Pemilihan raja juga boleh dipilih dalam kalangan tentera seperti Kerajaan Funan dan Champa. Wanita diraja juga boleh menjadi pemerintah, contohnya di Kerajaan Majapahit. Kedudukan raja sangatlah istimewa kerana raja dianggap sebagai titisan dewa dan mesti dihormati oleh rakyat semasa perkembangan agama Hindu dan Buddha dalam Kerajaan Alam Melayu. Setelah kedatangan Islam, Islam memperkenalkan konsep khalifah. Khalifah bermaksud pemimpin. Dalam kedudukan raja, rakyat tidak boleh mendahaka kepada raja. Sekiranya rakyat mengingkari perintah raja, sama seperti mengingkari perintah Tuhan.
Seterusnya, kita lihat gelaran pemerintah. Pada awal penyebaran agama Hindu-Buddha, pemerintah kerajaan alam Melayu menggunakan gelaran Raja dan Maharaja. Apabila muncul agama Islam, kerajaan alam Melayu, pemerintah menggunakan gelaran Sultan. Gelaran Raja menggambarkan kebesaran kuasa seperti Raja di gunung dan Maharaja di pulau. Raja Funan, Champa, Angkor dan Sriwijaya telah menggunakan gelaran dari bahasa Sanskrit, iaitu Varman. Keunikan warisan kerajaan alam Melayu yang ketiga ialah kebijaksanaan pemerintah. Seorang pemerintah yang bijak akan memilih dan membangunkan pusat pemerintahannya dengan baik. Selain itu, pemerintah mestilah menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain. Dari aspek kebijaksanaan pemerintah, pemerintah haruslah memilih dan membangunkan pusat pemerintahannya, seperti lokasi yang strategik sebagai pusat pemerintahan, pertempatan dan pelabuhan. Seterusnya, memilih lokasi yang terletak di pesisiran pantai atau lembah sungai. Dalam masa yang sama, kegiatan pertanian haruslah diperkembangkan di kawasan yang subur seperti di kawasan lembah sungai. Contohnya, Kerajaan Angkor dan Kerajaan Majapahit. Sungai berfungsi sebagai laluan pengangkutan utama. Memilih tempat yang menjadi laluan perdagangan antarabangsa adalah sangat penting, seperti Pelabuhan Oio Funan dan Pelabuhan Palembang di Sriwijaya. Dalam masa yang sama, pemerintah haruslah mengambil kira penunjuk arah seperti bukit, gunung atau teluk untuk memudahkan pedagang singgah ke pelabuhan. Contohnya, Gunung Jerai menjadi mercu tanda Kerajaan Kedah Tua. Kita lihat dari aspek kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah haruslah menjalankan hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain. Kerajaan alam Melayu menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain. Tindakan ini dapat mengekalkan kemakmuran negara. Berikut ialah jadual hubungan diplomatik. Terdapat 3 jenis bentuk hubungan. Hubungan yang pertama ialah hubungan persahabatan. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit telah menghantar utusan persahabatan ke China pada abad ke-7 dan ke-14. Seterusnya, bentuk hubungan bantuan ketenteraan atau senjata. Kerajaan Sriwijaya pernah menerima bantuan ketenteraan daripada Maharaja Chola dari India pada abad ke-11. Tindakan ini bertujuan untuk membantu menyelesaikan pemberontakan. Bentuk hubungan yang ketiga ialah perkahwinan. Pada abad ke-13, pemerintah Majapahit iaitu Raden Wijaya telah berkahwin dengan puteri kerajaan Singasari. Lokasi pertempatan mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pemilihan lokasi mencorakkan jenis kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat dilaksanakan untuk mendapat manfaat kesuburan tanah, penciptaan sistem pengairan dan pembinaan pelabuhan. Kesuburan tanah dapat dimanfaatkan dengan tujuan untuk menjalankan aktiviti pertanian. Kawasan yang terlibat terletak di Sungai Mekong, Sungai Musi, Sungai Begawan Solo dan Sungai Berantas. Lokasi tersebut telah berkembang sebagai tapak pertanian yang penting dan diwarisi hingga kini. Seterusnya, penciptaan sistem pengairan. Masyarakat kerajaan alam Melayu mahir dalam mencipta sistem pengairan seperti barir dan sistem saliran yang lain. Ciptaan tersebut dapat memastikan kawasan pertanian mendapat bekalan air yang mencukupi. Padi dan rempah ratus
ialah tanaman utama selain tanaman sampingan lain. Gambar di sebelah menunjukkan gambar baris yang bersebelahan dengan Angkor Wat. Yang ketiga, pembinaan pelabuhan. Pelabuhan dibina di lokasi yang strategik dan di tempat yang mudah dikunjungi oleh pedagang-pedagang luar. Pelabuhan pembekal ialah pelabuhan yang membekalkan barang dagangan dan bekalan makanan kepada pedagang. Seterusnya, pelabuhan kerajaan. Pelabuhan ini pula ialah pelabuhan pembekal yang berkembang setelah wujudnya pusat pentadbiran atau pusat kerajaan di pelabuhan tersebut. Seterusnya, pelabuhan entrepot. Pelabuhan entrepot menjadi tumpuan utama pedagang. Ianya berperanan sebagai pengumpul, pengendali dan pengedar barang dagangan daripada pedagang serantau dan antarabangsa. Seterusnya, kita lihat perkembangan sosio-budaya. Perkembangan sosio-budaya terbahagi kepada 3 aspek. Yang pertama, sistem tulisan dan bahasa. Kedua, sistem persuratan. Ketiga, seni bina. Dari aspek sistem tulisan dan bahasa, kita dapati terdapat pengaruh luar yang diadaptasi untuk mengembangkan sistem tulisan dan bahasa. Tulisan Pallava dan Kiwi dari India telah diguna pakai sebagai medium tulisan bahasa tempatan dan Sanskrit. Huruf Arab telah disesuaikan sehingga terbentuknya tulisan Jawi. Dari aspek persuratan, kita dapat lihat kegiatan persuratan telah mempamerkan keintelektualan masyarakat alam Melayu. Pada awalnya, persuratan berkembang dalam bentuk batu bersurat, seterusnya dalam bentuk manuskrip. Dari aspek seni bina, aktiviti seni bina memudahkan kehidupan masyarakat dan telah memajukan kegiatan pertanian, pelayaran, perdagangan dan juga keagamaan. Bidang seni bina juga telah banyak melahirkan petukang-petukang kapal yang handal. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat keunikan warisan dalam amalan beragama. Dalam amalan beragama, kita dapat lihat terdapat 6 aspek. Aspek yang pertama ialah bersifat toleransi. Kedua, anutan pelbagai agama. Ketiga, golongan agama diberi status yang istimewa. Keempat, pembinaan candi besar. Kelima, simbol penyatuan. Dan keenam, pembinaan masjid. Baiklah murid-murid, seterusnya cikgu akan menjelaskan secara terperinci keunikan warisan dalam amalan beragama. Yang pertama, anutan pelbagai agama. Anutan pelbagai agama berlaku kerana pengamalan sikap terbuka rakyat tempatan. Kepercayaan awal telah disesuaikan dengan penyebaran agama Hindu dan Buddha. Agama Islam juga turut tersebar secara aman. Kedua ialah pembinaan candi besar. Pembinaan candi menjadi lambang keagungan sesebuah kerajaan. Antara candi yang besar ialah Candi Borobudur, Candi Angkor Wat, Candi Prambanan dan Candi Muara Jambi. Candi berperanan sebagai rumah ibadat, tempat menyimpan roh nenek moyang dan pusat perhimpunan pendeta. Ketiga, pembinaan masjid. Masjid berperanan sebagai pusat ibadat, pusat pendidikan dan pusat kebajikan. Sistem pendidikan Islam juga wujud melalui pembinaan institusi pondok atau madrasah. Yang keempat, simbol penyatuan. Agama telah menyatukan golongan raja dan rakyat. Golongan agama diperlukan untuk mengukuhkan kedudukan raja. Semasa pertabanan raja, golongan Brahmin telah memainkan peranan besar. Semasa pemerintahan Jayavarman kedua, Kerajaan Angkor telah mengisytiharkan Brahmin Hiranyadama sebagai Dewa Raja. Yang keempat, bersifat toleransi.
Masyarakat Melayu bersifat toleransi. Contohnya di Jawa Tengah, di mana penganut agama Hindu telah membina Candi Prambanan berhampiran dengan Candi Borobudur yang menerima pengaruh agama Buddha. Seterusnya, keunikan warisan dalam amalan beragama yang terakhir ialah golongan agama diberi status istimewa. Golongan agama telah dilantik sebagai pentadbir dan penasihat raja. Pelantikan ini terdapat dalam Kerajaan Funan, Sriwijaya dan Angkor. Baiklah murid-murid, kita sudah sampai di penghujung tajuk. Dalam bab agama kepercayaan dan keunikan warisan masyarakat Kerajaan Alam Melayu, kita dapat melihat dari aspek agama dan kepercayaan dan keunikan warisan. Dalam aspek agama dan kepercayaan, kita dapat lihat daripada aspek kepercayaan awal dan agama. Dari aspek kepercayaan awal terbahagi kepada dua iaitu animisme dan dinamisme. Manakala dari aspek agama kita dapat melihat perkembangan tiga buah agama yang terawal di Kerajaan Alam Melayu iaitu agama Hindu, agama Buddha dan agama Islam. Dari aspek keunikan warisan, kita dapat lihat bagaimana wujudnya sistem pemerintahan beraja, kebijaksanaan pemerintah, perkembangan kegiatan ekonomi, perkembangan sosial budaya dan amalan beragama. Baiklah murid-murid, cikgu berharap murid-murid dapat memahami agama dan kepercayaan masyarakat Kerajaan Alam Melayu dan dapat memupuk sikap tolak ansur dalam diri kita. Selain itu, kita dapat mengetahui keunikan warisan masyarakat Kerajaan Alam Melayu yang dapat melahirkan rasa bangga terhadap sejarah negara. Selain itu juga, sifat toleransi dan saling hormat menghormati dapat mewujudkan semangat kekitaan yang boleh membawa kepada perpaduan dalam kalangan masyarakat. Murid-murid, patuhlah kepada ajaran agama kerana ia dapat membimbing diri dan keluarga ke arah pembentukan sasiah diri dan keluarga yang bahagia. Selain itu, kita dapat mengukuhkan jati diri melalui pengamalan agama seperti dalam prinsip pertama rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Baiklah murid-murid, cikgu berharap apa yang telah disampaikan dapat memberi manfaat kepada semua. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Sekian, terima kasih.